Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kami daripada kumpulan 10 ingin membentangkan tentang Akta Fitnah 1957. Ahli kumpulan saya ialah Nurul Izzah binti Zulkifli, Nurul Fuzah binti Muhammad Syari, Afaf Syakira binti Muhammad Noor serta Nurliana binti Muhammad Riza. Terdapat 3 kes kami perlu memilih di dalam Criminal Law Journals ataupun CLJ, dan kami telah memilih 3 kes iaitu soalan yang pertama. Mengapakah kes-kes tersebut didakwa di bawah akta itu? Kes yang kami pilih daripada CLJ ialah kes pertama, Linawati Asim lawan Saidatul Hanum Sazali, Plaintiff Hanum versus Defendant Linawati. Untuk kes yang pertama, plaintiff merupakan seorang peniaga atas talian dan juga menjual beg jenama pre-love dan serta influencer. Manakala defendant pula seorang pembeli beg pre-love daripada plaintiff Hanum. Baiklah, kes ini didakwa sebagai akta fitnah kerana defendant telah memuat naik satu posting berkenaan plaintiff. Pada posting itu, defendant telah menyebarkan gambar, akaun sosial media serta perbualan di antara mereka berdua. Posting tersebut memberi banyak reaksi yang buruk dan negatif komen terhadap plaintiff. Peguam plaintiff juga meminta defendant untuk menurunkan posting kenyataan fitnah tersebut. Posting defendant itu menyebabkan plaintiff buruk di mata orang. Kes yang kedua ialah kes Hanum Mistah lawan Salina Rahman. Plaintiff Salina lawan defendant Hanum. Bagi kes ini, plaintiff Salina lawan defendant Hanum, mereka berdua mempunyai jawatan bagi Badan Kebajikan dan Harian Kematian Wanita Kampung Bumi Putera dalam ringgit. Plaintiff iaitu plaintiff Salina merupakan bendahari bagi badan kebajikan tersebut, manakala defendant adalah defendant Hanum merupakan seorang pengerusi badan kebajikan itu. Kes ini didakwa sebagai akta fitnah kerana defendant telah menuduh plaintiff memanipulasikan wang badan kebajikan sebanyak RM23,390. Namun, laporan audit daripada A. Rahman and Associate mengatakan tiada isu pecah amanah yang berlaku dan plaintiff hanya memegang RM1,662 seperti yang ditegasnya. Kes yang ketiga ialah Nanny Kish Legacy SDN BHD lawan Sinar Karangcraft SDN BHD. Kes yang ketiga ialah berkenaan plaintiff Nanny Kish lawan defendant Karangcraft. Plaintiff merupakan sebuah syarikat yang menjual produk kosmetik dan minuman kesihatan. Manakala defendant tidak asing lagi dalam dunia penulisan iaitu penulis Karangcraft. Kes ini, plaintiff telah memfailkan saman fitnah terhadap defendant Karangcraft kerana menggunakan gambar produk jualan milik plaintiff Nanny Kish iaitu produk Secret Super Slimming di dalam satu artikel online yang ditulis oleh defendant Karangcraft berkenaan produk Kurus dipercayai mengandungi racun sibutramine dirampas. Plaintiff mendakwa bahawa artikel online itu memfitnah produk jualan plaintiff Nanny Kish. Jualan mereka mempunyai sibutramine sekaligus dipercayai boleh membawa kemudaratan kepada pengguna. Apakah unsur-unsur kesalahan yang terlibat? Bagi kes Linawati Asim lawan Saidatul Hanum Sazali, unsur yang terlibat ialah unsur libel iaitu membuat posting di sosial media iaitu Instagram dan Facebook. Defendant telah menyebarkan gambar dan akaun sosial media plaintiff, menulis tentang plaintiff serta menyebarkan perbualan di antara mereka berdua. Posting itu menyebabkan banyak komen negatif dan reaksi yang buruk terhadap plaintiff. Bagi kes Hanum Mistah lawan Salina Rahman, unsur kesalahan ialah unsur slander. Defendant telah menuduh plaintiff memanipulasikan wang sebanyak RM23,390 Malaysia. Akan tetapi, plaintiff mendakwa hanya RM1,662 yang berada di dalam tangan plaintiff, bukannya seperti tohmahan yang dikatakan oleh defendant. Bagi kes yang ketiga iaitu Nanny Kish Legacy SDN BHD lawan Sinar Karangcraft SDN BHD, unsur kesalahan yang terlibat ialah libel kerana defendant Karangcraft telah membuat penulisan artikel online berkenaan produk kurus yang dirampas kerana mempunyai racun sibutramine dan menggunakan gambar produk jualan milik plaintiff Nanny Kish iaitu Secret Super Slimming.
Plaintiff mendakwa artikel itu telah memfitnah produk plaintiff, mempunyai racun sibutramine sekaligus membawa kemudaratan kepada pengguna. Seterusnya, saya akan menerangkan persamaan elemen kesalahan bagi akta fitnah yang terdapat dalam 3 kes yang kami pilih. Yang pertama ialah elemen yang kedua, iaitu penyataan fitnah dibuat atau disampaikan kepada pihak ketiga. Contohnya bagi kes 1, plaintiff Hanum lawan defendant Linawati, defendant telah memuat naik pernyataan di akaun Instagram dan dia juga telah tag akaun Instagram plaintiff bagi tatapan pengikutnya. Dalam kes ni, defendant Linawati dia telah upload satu Instagram story dan membuat pernyataan fitnah di Instagram story itu. Jadi secara automatiknya pengikut-pengikut Linawati di Instagram akan nampak pernyataan tersebut. Jadi secara automatik pernyataan tersebut telah disampaikan kepada pihak ketiga dan diketahui awam. Bagi kes 2, plaintiff Salinah lawan defendant Hanum, defendant telah membuat pernyataan secara lisan kepada ahli jawatankuasa yang menghadiri sidang mesyuarat tergempar pertubuhan dan juga inspektor yang bertugas semasa laporan polis dibuat oleh defendant. Bagi kes 2, defendant secara terang-terangan dan secara direct dia telah membuat pernyataan fitnah itu kepada ahli jawatankuasa dan juga inspektor yang bertugas yang mengambil laporan polis. Bagi kes 3, plaintiff Nanikish lawan defendant Karangcraft, pernyataan fitnah itu telah dibuat oleh pihak defendant melalui satu artikel yang dimuat naik ke atas talian untuk tadapan pembaca yang secara terang merupakan orang awam dan pihak ketiga dalam konteks ini. Bagi kes 3 dan kes 1, walaupun ianya ditulis tapi ianya telah dimuat naik dan ada akses bagi pihak ketiga untuk melihat pernyataan tersebut. Seterusnya ialah elemen yang ketiga, iaitu pernyataan yang dibuat telah menyebabkan kerosakan kepada pihak plaintiff dari segi kerosakan imej dan kredibiliti. Bagi kes 1, plaintiff Hanum lawan defendant Linawati dan juga kes 3, iaitu plaintiff Nanikish lawan defendant Karangcraft, plaintiff yang merupakan seorang usahawan dalam penjualan beg bagi kes 1 dan usahawan produk kesihatan bagi kes 3, pernyataan yang dibuat dan ditulis telah menyebabkan pihak ketiga ataupun orang awam mempersoalkan kredibiliti serta imej mereka sebagai seorang usahawan. Disebabkan pernyataan fitnah itu telah dibuat secara direct kepada mereka walaupun atas talian, tapi telah ditulis dan telah disampaikan kepada pihak ketiga, maka pernyataan tersebut telah memberi satu kerosakan imej dan kerosakan kredibiliti kepada pihak plaintiff sebagai seorang usahawan. Bagi kes 2 pula, plaintiff Salina lawan defendant Hanum, pihak plaintiff telah menyaman pihak defendant kerana pernyataan yang dibuat oleh pihak defendant secara automatik menjatuhkan maruah dan kredibiliti pihak plaintiff sebagai seorang bendahari bagi persatuan yang terlibat. Seterusnya bagi soalan D, untuk kes pertama iaitu Linawati Asim lawan Sedator Hanum Sazali, perbualan berkaitan beg Sarah adalah menjadi punca pertama defendant memfitnah plaintiff. Ianya tidak wajar kerana tiada link dan locus standi yang munasabah untuk defendant memarahi plaintiff bagi pihak Sarah. Oleh yang demikian, mahkamah menetapkan denda sebanyak RM5,000 dan kos fee alokator kepada defendant. Bagi kes kedua, Hanum Mistah lawan Salina Rahman, plaintiff telah menuntut sebanyak RM30,000 writ saman kepada defendant. Dalam kes rayuan, defendant gagal membuktikan kekhilafan dan rayuan ditolak oleh pihak mahkamah. Oleh yang demikian, defendant dihukum denda sebanyak RM5,000 termasuk saman daripada plaintiff. Kes ketiga iaitu Nanikish Legacy Sendirian Berhad lawan Sinar Karangcraft Sendirian Berhad, plaintiff memohon untuk memfailkan saman kepada defendant dan pihak mahkamah memutuskan bahawa permohonan plaintiff ini memenuhi kriteria yang diperlukan. Plaintiff dibenarkan menuntut saman ke atas defendant
dan mahkamah tidak membuat sebarang perintah berkaitan dengan kos kerana mahkamah ingin membantu meringankan beban kepada defendant. Adakah hukuman yang sama atau tidak bagi setiap kes? Bincangkan mengapa. Ini adalah kerana kapasiti bagi setiap kes adalah berbeza, maka hukuman dikenakan kepada defendant juga berbeza. Setiap kes diukur pada elemen yang boleh dipertimbangkan. Undang-Undang Malaysia mempunyai autoriti untuk mempertimbangkan pelbagai faktor sebelum menjatuhkan hukuman. Dengan ini, ia mencerminkan sistem hukum dapat menangani kes-kes mahkamah dengan adil. Untuk soalan E, adakah terdapat sebarang unsur pertahanan dalam kes tersebut? Kes pertama Linawati Asim lawan Saidatul Hanum Sazali. Berdasarkan kes tersebut, pihak defendant cuba untuk mempertahankan diri namun tidak konsisten dengan pendiriannya. Contohnya, defendant telah meminta maaf kepada plaintiff secara peribadi apabila mendapat surat tuntutan peguam. Defendant cuba menarik balik aduannya kepada KPD dan KK dan defendant membayar baki RM1,700 kepada plaintiff. Defendant juga turut menggunakan unsur pembelaan justifikasi yang mana penulisan yang dilakukan oleh plaintiff bersifat benar dan bukan rekaan. Walaupun defendant cuba membuat bayaran baki kepada plaintiff, namun peguam plaintiff menyatakan bahawa terma mengenai bayaran tersebut telah dinyatakan oleh plaintiff semasa sesi penjualan, maka kenyataan tersebut tidak dapat disokong. Kes kedua, Hanum Mistah lawan Salina Rahman. Berdasarkan kes tersebut, pihak defendant cuba menggunakan unsur pertahanan yang bersifat qualified privilege namun gagal membuktikan bahawa kenyataan fitnah yang dikeluarkan ada mengandungi unsur qualified privilege atau pembelaan perlindungan bersyarat yang mana memperuntukkan bahawa sekiranya seseorang kerana tugasnya atau tanggungjawab untuk memelihara kepentingan awam terpaksa mendedahkan sesuatu keburukan yang dilakukan oleh seseorang yang lain. Defendant juga tidak mendapatkan sebarang butiran secara jelas sebelum tomahan dan fitnah yang dibuat dan keputusan siasatan yang objektif dikeluarkan. Pendakwa raya berjaya membuktikan bahawa kenyataan fitnah yang dikeluarkan oleh defendant ke atas plaintiff terdapat 3 elemen fitnah, iaitu wujud pernyataan yang berunsur fitnah, pernyataan tersebut ditujukan kepada plaintiff dan pernyataan tersebut telah disebarkan kepada pihak ketiga. Jadi secara jelas, Mahkamah Rayuan memberikan keputusan berpihak kepada plaintiff. Untuk kes ketiga, kes Al-Jasi Sdn Bhd lawan Sinar Cairncroft Sdn Bhd. Berdasarkan kes tersebut, tidak dinyatakan secara jelas bahawa terdapat unsur pertahanan yang berjaya ditunjukkan oleh pihak defendant. Oleh itu, pihak mahkamah telah menolak pernyataan dan penjelasan defendant yang tidak dianggap sebagai pertahanan yang sah dan isu yang perlu diadili. Secara jelas, mahkamah memberikan keputusan menggunakan budi bicara mahkamah kerana plaintiff berjaya memenuhi kriteria yang diperlukan yang mana keputusannya berpihak kepada plaintiff. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai negara lain yang menggunakan akta ini serta persamaan negara tersebut dengan undang-undang media yang telah dipelajari. Antara negara yang turut mengenakan akta fitnah selain Malaysia adalah Australia, Hong Kong, New Zealand, Republic of Ireland dan United Kingdom. Saya ambil contoh dari Australia. Bagi akta fitnah di Australia, persamaan akta fitnah di Australia dan juga apa yang telah dipelajari melalui undang-undang media adalah satu, iaitu pernyataan yang dibuat telah dibicarakan atau disampaikan kepada pihak ketiga, dan dua, pernyataan yang dibuat telah menyebabkan kerosakan sama ada menjatuhkan maruah, kredibiliti, kepercayaan dan imej seseorang individu tersebut. Terdapat juga negara yang tidak mengenakan akta fitnah. Ini kebanyakannya dari negara benua Eropah, contohnya Argentina, Meksiko dan Jamaika. Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropah telah meletakkan sekatan ke atas Undang-Undang Libel Jenayah kerana peruntukan kebebasan bersuara Konvensyen Eropah mengenai hak asasi manusia. Negara-negara berikut berpendapat bahawa undang-undang fitnah boleh menghalang hak kebebasan bersuara dan hak untuk dimaklumkan. Oleh yang sedemikian, akta fitnah ini tidak wujud di negara mereka.